Assalamualaikum dan selamat datang ke kelas pengajian perniagaan. Sebagai ulangan pelajaran lepas, kita telah mempelajari subtopik pengorganisasian. Dalam tajuk ini kita dah belajar pada pelajaran lepas, itu berkaitan dengan manual organisasi. Manual organisasi ni ada 3 dokumen yang penting. Yang pertama adalah file manager. File manager ni adalah satu file, di dalamnya dia memperincikan apa tugasan bagi setiap jawatan dalam organisasi tersebut. Contohnya sebagai pengurus kewangan tu, dia ada satu file manager. Dalam file manager tu dia menceritakan apa tugas dan tanggungjawab yang perlu seorang pengurus kewangan itu lakukan. Jadi maksudnya bila ada pekerja baru yang baru masuk ke dalam organisasi tu, melalui file manager ni mereka tahu apa tugasan yang mereka perlu lakukan. Yang kedua adalah manual prosedur kerja. Manual prosedur kerja ni adalah satu dokumen rujukan utama dalam sebuah organisasi. Kalau file manager tadi dia khusus kepada seseorang ataupun sesuatu jawatan itu, tapi manual prosedur kerja ni adalah satu dokumen rujukan utama kepada keseluruhan organisasi. Dan yang ketiga adalah prosedur quality. Ini adalah satu dokumen yang diwujudkan di setiap peringkat dalam organisasi, di peringkat atasan, pertengahan dan bawahan ni. Dia diwujudkan supaya menjadi panduan kepada setiap bahagian itu, supaya hasil kerja yang dilakukan itu mencapai standard yang dikehendaki oleh pengurusan. Seterusnya kita juga pelajari pada pelajaran lepas berkaitan dengan konsep pengorganisasian. Ada beberapa kan kita belajar, antaranya authority. Authority ni dia menceritakan hak. Apabila seseorang pengurus ada authority, maksudnya dia ada hak untuk membuat keputusan. Konsep seterusnya adalah tanggungjawab. Tanggungjawab ni maksudnya apabila pengurus atasan dia telah menggunakan authority dia untuk memberi tugasan kepada subordinat dia atau pekerjanya, jadi menjadi tanggungjawab pekerja lah untuk melaksanakan arahan atau tugasan tersebut. Kemudian konsep seterusnya adalah accountability. Accountability adalah sikap bertanggungjawab. Jadi maksudnya apabila pekerja tu telah diberi tanggungjawab, mereka perlulah ada accountability, iaitu sikap bertanggungjawab untuk menyelesaikan tanggungjawab tersebut dengan sempurna. Kemudian kita juga belajar antaranya pemusatan authority. Maksudnya bila pemusatan authority ni, konsep dia adalah segala authority, segala hak membuat keputusan terletak kepada pengurusan atasan. Berbanding kalau pemencaraan authority, maksudnya pihak pengurusan atasan tu dia memberi hak kepada pengurusan bawahan dan pertengahan ni untuk membuat keputusan. Penugasan ni maksudnya pengurusan atasan ni memberi hak ataupun authority kepada pengurusan bawahan dia untuk membuat keputusan kepada sesuatu bidang tugasan tertentu saja. Seterusnya empowerment, dia memberi kebebasan kepada orang bawahan untuk membuat keputusan sendiri. Jadi dia tidak perlu memberi arahan, tidak perlu menunggu arahan atau keputusan daripada atasan. Orang pertengahan dan bawahan boleh buat keputusan sendiri. Kemudian authority lineage. Konsep authority lineage ni maksudnya siapa yang mempunyai hak arahan membuat keputusan adalah terletak pada bahagian pengurusan. Itu adalah authority lineage. Siapa yang mempunyai hak untuk membuat keputusan. Authority staff pula maksud, walaupun dia tidak mempunyai authority yang sah, tapi disebabkan oleh kepakaran atau ilmu dia boleh memberi pandangan, cadangan kepada pihak atasan. Maksudnya walaupun dengan pihak atasan tu dia tidak punya authority, tetapi disebabkan oleh kepakarannya, dia boleh dikira sebagai authority staff. Hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan bab 1 pengurusan, subtopik kepimpinan. Seperti pelajar telah ketahui, bab 1 pengurusan ni kita belajar berkaitan dengan fungsi-fungsi pengurusan. Fungsi pengurusan ada 4. Itu yang pertama berkaitan dengan perancangan, yang kedua berkaitan dengan pengorganisasian, yang ketiga yang kita akan pelajari hari ini ialah berkaitan dengan kepimpinan, dan akhir sekali nanti kita akan belajar berkaitan dengan pengawalan. Jadi hari ini kita cuma akan memfokuskan berkaitan dengan kepimpinan. Dalam kepimpinan ni apa yang kita akan pelajari pada hari ini ialah yang pertama berkaitan dengan jenis-jenis kuasa. Sebagai seorang pengurus, sebagai seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, mereka mempunyai beberapa jenis kuasa yang mereka boleh gunakan dalam menjalankan aktiviti dalam organisasi tersebut. Yang pertama, seseorang pengurus itu dia mempunyai kuasa sah. Kuasa sah ni bermaksud kuasa yang disebabkan oleh jawatan yang dipegang oleh seseorang itu dalam organisasi. Sebagai contoh, kalau pengurusan atasan itu seperti ketua pegawai eksekutif, pengurus besar dalam sebuah organisasi, mereka mempunyai kuasa sah untuk memberi arahan
kepada pengurus pertengahan. Mereka mempunyai kuasa untuk membuat sebarang keputusan berkaitan dengan organisasi secara keseluruhan. Itu kuasa sah mereka. Contohnya penyelia, mereka tidak mempunyai kuasa yang sah untuk membuat sebarang keputusan yang besar berkaitan dengan organisasi. Okey, itu berkaitan dengan kuasa sah. Jadi maksudnya kuasa sah ni ianya kuasa yang disebabkan oleh jawatan yang dipegang oleh seseorang dalam sesebuah organisasi. Sebagai contoh, kalau di sekolah pengetua, dia mempunyai kuasa sah untuk memberi arahan, kan, untuk membuat sebarang keputusan utama di sesebuah sekolah tersebut. Berbanding guru-guru, mereka hanya menjalankan arahan yang telah diberikan ataupun telah diarahkan oleh bahagian pengurusan. Okey, yang kedua adalah kuasa ganjaran. Okey, sebagai seorang pengurus, mereka mempunyai kuasa ganjaran. Bermaksud mereka mampu memberikan ganjaran kepada orang-orang bawahan mereka ataupun subordinat mereka jika orang bawahan mereka itu menunjukkan prestasi yang baik. Okey, apabila pekerja menunjukkan prestasi yang baik, kan, menjalankan tugasan dengan baik, bertanggungjawab, dengan efisien, tugasan berjaya disiapkan, pengurusan atasan ni dia boleh memberikan ganjaran kepada subordinat dia ataupun pekerja-pekerja di bawahnya untuk menggalakkan ataupun untuk memotivasikan mereka supaya mereka dapat mengekalkan prestasi yang baik dan juga mereka dapat meningkatkan lagi prestasi mereka. Itu adalah kuasa ganjaran. Maksudnya pihak pengurusan ni dia boleh memberi ganjaran kepada orang bawahan. Contohnya di sekolah, setiap tahun akan ada anugerah prestasi cemerlang yang diberikan kepada guru-guru yang menunjukkan prestasi yang cemerlang pada tahun tersebut. Jadi dengan adanya anugerah perkhidmatan cemerlang ni, dia dapat memotivasikan guru-guru dan dapat memberikan semangat kepada guru untuk meningkatkan lagi prestasi mereka dan mengekalkan prestasi sedia ada. Okey, itu adalah kuasa ganjaran. Yang ketiga adalah kuasa desakan. Kuasa desakan ni adalah dia terbalik daripada kuasa ganjaran. Kalau ganjaran ni dia memberikan perkara yang baik lah. Kalau kuasa desakan ni pula adalah sesuatu yang negatif. Okay, maksudnya pengurus dia mempunyai kuasa desakan untuk memaksa pekerja agar mematuhi peraturan ataupun disiplin ataupun tahap prestasi yang dikehendaki oleh organisasi. Jika pekerja menunjukkan prestasi yang tidak baik, contohnya datang lewat ke kerja, tugasan lewat disiapkan, kan, ataupun ada tugasan yang tidak disiapkan, selalu ponteng kerja. Jadi maksudnya pengurus tu dia mempunyai kuasa desakan. Itu memberi contohnya hukuman ataupun tindakan tata tertib ataupun dipotong gaji ataupun akhir sekali sehingga peringkat boleh dibuang kerja. Itu adalah kuasa desakan seorang pengurus dalam sebuah organisasi. Okey. Jadi kuasa desakan ni adalah dia terbalik daripada kuasa ganjaran. Kalau kuasa ganjaran ni, pengurus tu memberi sesuatu yang positif kepada pekerja kerana pekerja menunjukkan prestasi yang baik. Manakala kuasa desakan ni pula adalah sesuatu yang negatif yang diberikan kepada pekerja jika pekerja menunjukkan prestasi yang tidak sepatutnya dalam organisasi. Seterusnya, kuasa rujukan. Kuasa rujukan ni adalah suatu kuasa yang dimiliki oleh seseorang pengurus disebabkan oleh sifat yang ada pada pengurus tersebut. Contohnya ada sifat positif, dia punya nilai karismatik hingga menyebabkan pekerja-pekerja ataupun subordinatnya menjadikan dia sebagai role model ataupun sebagai contoh yang perlu diikuti. Itu adalah kuasa rujukan. Okay, dan yang terakhir adalah kuasa kepakaran. Kuasa kepakaran bermaksud seseorang pengurus di dalam organisasi itu dia mempunyai kuasa kepakaran disebabkan ilmu yang ada pada diri dia. Okay, dia ada ilmu, dia ada pengetahuan, dia ada kepakaran dalam suatu bidang tu, jadi menyebabkan dia mempunyai kuasa kepakaran dalam organisasi tersebut. Sebagai contoh pengurusan pertengahan, iaitu contohnya ketua jabatan kewangan, dia mempunyai kuasa kepakaran disebabkan oleh kepakaran dia dalam bahagian kewangan. Dia boleh memberi cadangan ataupun pandangan kepada pengurusan atasan bagaimana untuk menjalankan sesebuah organisasi supaya organisasi itu dapat berjalan dengan lebih baik, kan? Jadi sebab dia ada kepakaran berkaitan dengan kewangan, jadi dia boleh memberi pandangan kepada pengurusan atasan. Walaupun dari segi kuasa sahnya dia tidak ada untuk memberi arahan kepada orang atasan, tetapi dia punya kuasa kepakaran sebab dia ada kepakaran atau ilmu berkaitan dengan bidang tersebut. Dia ada memberi dan dia mampu untuk memberi pandangan kepada orang atasan. Okey, seterusnya jenis-jenis kepimpinan.
Okey, jenis-jenis kepimpinan ni ada 4. Yang pertama adalah kepimpinan transformational, yang kedua adalah transactional, yang ketiga adalah kepimpinan karismatik, dan yang keempat adalah kepimpinan visionary. Kepimpinan transactional ni dia menekankan kepada pemberian arahan daripada pemimpin kepada pekerja untuk mencapai matlamat organisasi. Jadi maksudnya dalam kepimpinan ini dia menekankan pihak atasan, dia memberi arahan kepada orang bawahan untuk melakukan sesuatu perkara bagi mencapai matlamat organisasi. Pemimpin jenis ini banyak menekankan kepada ganjaran dan hukuman. Seperti yang kita pelajari tadi, jika pekerja menunjukkan prestasi yang baik, jadi pemimpin akan memberikan ganjaran. Dan jika pekerja menunjukkan prestasi yang tidak sepatutnya, maka pengurusan akan memberikan hukuman kepada pekerja tersebut. Kedua adalah kepimpinan transformational. Kepimpinan transformational ni adalah satu proses di mana pemimpin ni dia memimpin, dia mempengaruhi pekerja dia untuk melakukan sesuatu perubahan dalam sesebuah organisasi. Jadi nak transformkan, dia transformational, dia nak transformkan organisasi dia. Jadi dia sebagai pemimpin ni dia mempengaruhi pekerja-pekerja ni supaya dapat melakukan perubahan dalam organisasi dia. Kepimpinan karismatik ni maksudnya pengurus tu dia mempunyai satu kebolehan dalam diri dia untuk mempengaruhi pekerja atau orang bawahan dia untuk mengikut arahan dia bagi mencapai matlamat organisasi. Jadi dia punya nilai karisma. Bila ada nilai karismatik ni, maksudnya pekerja-pekerja ni hormat. Pekerja-pekerja ni menjadikan pengurus tu sebagai role model. Jadi mudah untuk pengurus itu memberi arahan, dan pekerja-pekerja ni juga mudah untuk mengikut arahan yang telah dikeluarkan sebab pekerja-pekerja ini mempunyai rasa hormat yang tinggi kepada pemimpin tersebut. Jadi segala arahan yang diberikan mereka mudah untuk mengikutnya. Yang keempat adalah kepimpinan berwawasan ataupun visionary ni, di mana pengurus itu mempunyai satu kebolehan di mana dia mampu merangka satu wawasan yang realistik, munasabah dan menarik untuk dicapai oleh organisasi tersebut. Jadi pengurus ni perlulah mampu untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan wawasan dia kepada pekerja-pekerja bawahan dia. Okey, apa tujuan dia? Supaya dia nak organisasi ni kekal relevan. Jadi dia punya wawasan supaya maksudnya dia tidak mahu organisasi ni berada di tahap yang sama saja. Sebab kita tahu kan dunia perniagaan sentiasa berubah kan. Kehendak pasaran pada masa kini tidak sama dengan kehendak pasaran pada masa akan datang. Jadi dia punya satu wawasan supaya dia mahu pekerja-pekerja ni menjadikan organisasi ni sentiasa relevan untuk setiap masa. Jadi sebab dia nak menjamin kelangsungan organisasi ini pada masa akan datang. Jadi sebagai kesimpulan, hari ini kita telah mempelajari berkaitan dengan jenis-jenis kuasa. Okay, dalam kepimpinan ni kita belajar jenis-jenis kuasa. Yang pertama kita belajar tentang kuasa ganjaran, iaitu maksudnya pengurus dia memberi ganjaran kepada pekerja dia yang menunjukkan prestasi yang baik. Yang kedua, pengurus juga mempunyai kuasa sah disebabkan oleh jawatan dia. Okay, jadi maksudnya orang yang mempunyai jawatan ni dia mempunyai kuasa yang sah untuk memberikan arahan, dia mampu untuk membuat keputusan berkaitan dengan organisasi disebabkan oleh jawatan dia. Itu kuasa sah. Kemudian pengurus ni juga mempunyai kuasa desakan. Kuasa desakan dia sebaliknya daripada kuasa ganjaran. Jika pekerja itu menunjukkan prestasi yang tidak baik, jadi pengurus ni boleh menggunakan kuasa desakan untuk mengenakan hukuman kepada pekerja-pekerja ini supaya mereka menunjukkan ataupun meningkatkan prestasi mereka supaya mencapai kepada tahap yang ingin dikehendaki oleh organisasi. Kita juga belajar tentang kuasa rujukan. Kuasa rujukan ini disebabkan oleh nilai karismatik yang ada pada seseorang pengurus itu, menjadikan dia itu sebagai role model kepada pekerja-pekerja di bawahnya. Jadi orang-orang di bawahnya menjadikan dia sebagai role model. Jadi dia punya kuasa rujukan, orang rujuk kepada dia disebabkan orang hormat kepada dia. Okey, yang akhir sekali adalah kuasa kepakaran, iaitu disebabkan ilmu ataupun kepakaran yang ada padanya. Seperti tadi saya terangkan, contohnya pengurus pertengahan dia mampu untuk memberi cadangan pandangan kepada pengurus atasan disebabkan dia ada kuasa kepakaran. Contohnya ketua jabatan kewangan, dia mampu memberikan pendapat berkaitan kewangan, bagaimana organisasi ini sepatutnya dijalankan. Kita juga pelajari pada hari ini iaitu jenis-jenis kepimpinan. Ada 4, iaitu yang pertama kepimpinan transactional, iaitu sebuah ciri-ciri seorang pengurus tu dia hanya menyampaikan segala arahan kepada orang bawahan dia. Orang bawahan laksanakan apa arahan yang telah diberikan. Okey, jadi kepimpinan transaksional ni
dia menekankan kepada hukuman dan juga ganjaran. Jika orang bawahan dia menunjukkan prestasi yang baik, dia memberikan ganjaran seperti kenaikan gaji, bonus dan sebagainya, kan, kenaikan pangkat. Tapi jika pekerja itu tidak menunjukkan prestasi yang baik, jadi dia akan kenakan denda ataupun kenakan tindakan tata tertib supaya pekerja ni mendapat meningkatkan prestasi supaya prestasi mereka ini meningkat ke tahap yang sepatutnya. Itu adalah kepimpinan transaksional. Yang kedua iaitu kepimpinan transformational. Maksudnya kepimpinan ni dia menekankan kepada satu proses transform dalam organisasi. Dia nak organisasi dia tu berubah, kan, berubah supaya dia kekal relevan. Dia tidak mahu keadaan organisasi dia tu sentiasa berada pada tahap yang sama saja. Pimpinan karismatik maksudnya nilai-nilai karisma yang ada pada dirinya, orang hormat kepada dia, orang jadikan dia sebagai role model, jadi orang akan ikut. Yang terakhir adalah kepimpinan berwawasan, maksudnya kebolehan seseorang pengurus itu untuk membentuk ataupun merencanakan sebuah wawasan yang relevan, yang munasabah dan menarik untuk dicapai oleh organisasi. Pimpinan berwawasan ini sangat penting supaya organisasi ini kekal relevan pada setiap masa, sebab kita tahu organisasi ini perubahan dalam persekitaran perniagaan sentiasa berubah-ubah, dia tidak sama. Jadi kepimpinan berwawasan ini penting supaya organisasi kita, syarikat kita ni kekal relevan untuk setiap masa. Sekian saja kelas untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.